wabarakatuh. Saya Aida Rafan. Saya seorang pensyarah, tapi saya juga menulis cerpen dan juga karya fiksyen. Pengalaman menulis cerpen, saya menulis dari sejak sekolah menengah lagi. Tapi kebanyakannya adalah dalam berbentuk puisi dan sajak. Tapi cerpen pertama saya disiarkan di satu majalah Mustika, cerpen saya bertajuk Surat untuk Akira. Pada asalnya cerpen itu saya hantar untuk satu pertandingan, tapi tidak dipilih. Dan saya terus menghantarnya ke satu majalah dan alhamdulillah disiarkan. Jadi selepas itu saya belajar menyertai bengkel-bengkel menulis, dan saya berjaya mendapat saguah hati di dalam satu sayembara penulisan dakwah Islam anjuran Yadim, dan telah dibukukan dalam antologi. Dan cerpen saya itu bertajuk Bertemu di Pintu Abyad. Jadi itu adalah cerpen pertama saya yang dibukukan dalam antologi. Jadi selepas itu saya saya menghantar cerpen juga, dan terpilih alhamdulillah dan dibukukan untuk antologi science fiction dan fantasi anjuran, dan terbitan JS Adiwarna, yang bertajuk buku antologi itu bertajuk Daun Paku Ungu, dan cerpen saya bertajuk Legasi 2.0. Selepas itu saya menyertai lagi antologi terbitan JS Adiwarna yang bertajuk Aitris, dan cerpen saya pada masa itu bertajuk Dien Sinesia. Terdapat 3 cerpen saya yang telah dibukukan dalam antologi. Selepas itu saya juga ada menulis di dalam zin, zin terbitan Mak Paper publication, dan ia adalah cerpen dan juga satu cerpen ataupun certot. Jadi itu adalah pengalaman saya menulis cerpen setakat ini. Itu cerpen. Jadi kita perlu tahu, sebelum menulis cerpen, kita kena tahu apa anatomi cerpen itu dan apakah cerpen, definisinya. Definisi cerpen adalah salah satu jenis karya sastra yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia dalam tulisan pendek. Jadi cerpen dia kebiasaannya sepanjang 10 hingga 11 muka surat dan langkau 2 baris, ataupun total jumlah patah perkataan adalah sebanyak 1,600 patah kata hingga 1,900 patah kata. Jadi itu adalah panjangnya satu cerita yang di dalam genre cerpen. Dalam satu cerpen, dia hanya ada satu konflik atau permasalahan, dan disudahi dengan resolusi atau cadangan-cadangan penyelesaian ke atas konflik tersebut. Jadi rangka cerita bagi satu cerpen adalah bermula dengan satu cerita atau satu situasi, dan dipaparkan atau diceritakan apakah konfliknya, dan disambung lagi dengan penjelasan ataupun highlight the konflik
dan selepas itu dan itu adalah melibatkan watak-watak antagonis dan protagonis. Jadi selepas itu, apabila kita selesai saja menulis tentang konflik tersebut, jadi penulis perlu menulis cerita untuk memberi tahu cadangan-cadangan penyelesaian ataupun apakah reaksi yang sepatutnya dilakukan oleh masyarakat ataupun apabila berdepan dengan situasi sebegitu. Jadi itu adalah cerpen punya misi. Okey, jadi dalam satu cerpen perlu ada elemen pertama, latar cerita. Okey, latar cerita ini termasuklah keadaan ataupun situasi ataupun tempat di mana berlakunya konflik tersebut atau dan juga perlu ada protagonis, watak-watak protagonis dan juga watak antagonis. Di sini saya menerangkan tentang 10 panduan bagaimana untuk menulis cerpen dengan mudah. Okey, yang pertama, kita kena kenal pasti genre apa yang kita ingin tuliskan dalam cerpen itu tersebut. Mungkinkah science fiction dan fantasi, atau ia adalah penulisan Islam, atau dia adalah misteri, thriller, adventure, ataupun ia berunsur aksi drama, ataupun dia berunsur tragedi. Jadi kita perlu mengenal pasti dahulu apakah genre yang kita ingin tuliskan dalam cerpen tersebut. Yang kedua, tips yang kedua adalah mempunyai buku nota. Untuk apa buku nota tersebut adalah untuk supaya kita dapat menulis idea-idea yang terlintas semasa kita mungkin sedang melakukan sesuatu perkara ataupun mungkin sedang duduk menunggu kawan-kawan ataupun mungkin kita berada dalam restoran dan kita dapat idea atau ilham untuk menulis. Jadi kita boleh menulis atau jot down dalam buku nota yang kita akan sentiasa bawa ke mana-mana. Tips yang ketiga adalah perlu banyak membaca buku pelbagai genre. Okey, jadi walaupun kita mahu menulis cerpen, contohnya kita ingin menulis penulisan Islam. Okey, jadi tak semestinya kita perlu banyak membaca buku tentang penulisan Islam saja. Kita juga perlu kembangkan ruang lingkup pembacaan buku-buku kita kepada pelbagai genre, iaitu mungkin kita perlu juga membaca buku-buku berkaitan dengan misteri atau thriller, atau kita perlu juga membaca buku-buku science fiction dan fantasi. Kerana apa kita perlu memperbanyakkan bahan bacaan buku? Sebab di dalam kepelbagaian itu kadang-kadang dia mempunyai konflik-konflik yang hampir serupa. Jadi kita dapatlah dengan banyaknya membaca buku, kita dapat pelbagai ilham dan juga cara untuk menulis cerpen atau nak membawa permasalahan apa. Yang keempat, tips yang keempat adalah berlatih menulis di blog ataupun media sosial. Okey, jadi seorang penulis ataupun yang mahu menulis cerpen, yang mula menulis cerpen, adalah sebaiknya berlatih menulis di satu tempat media ataupun boleh kalau saya sarankan adalah di blog. Kerana blog dia memberi ruang kepada kita untuk menulis sepanjang-panjangnya yang kita mahu. Dan blog juga dia mempunyai capaian yang lebih meluas. Kalau seseorang itu
Dia perlu dia hanya menaik kata kunci mungkin di search engine Google. Dia menaik kata kunci, contohnya kata kunci menulis. Jadi kalau kita pernah menulis tentang menulis di dalam blog, jadi orang lain pun dapat membaca juga entry yang kita menulis itu, dan tidak secara langsung, maksudnya ataupun tak secara langsung, orang lain juga dapat membaca apa yang kita tulis dan mendapat manfaat apa yang kita tuliskan. Antara cara yang lain adalah menulis di media sosial, seperti Facebook, di Instagram, tapi kita perlulah berlatih untuk menulis dengan cara betul, seperti tidak memakai perkataan-perkataan short form, tulis dengan perkataan yang penuh, dan juga menulis sesuatu yang boleh memberi manfaat atau tips kepada orang lain. Atau boleh juga kita menulis tentang penceritaan atau kisah yang kita nampak ataupun yang kita nak buat renungan. Jadi itu antara tips untuk mula menulis cerpen. Tips yang kelima, panduan yang kelima adalah belajar memerhati. Seperti mana dalam satu kata-kata oleh Arvind Upadhyay, dia kata deep observation is the ink for a pen of good writer. So maknanya nak cakap, bila kita memerhati, kita belajar untuk memerhati dengan memikirkan apa sebenarnya yang berlaku, dengan secara tak langsung kita sebenarnya telah membuat satu workspace ataupun satu ruang ilham penceritaan. Maknanya dalam satu cerpen tak semestinya ia adalah kisah benar. Mungkin hanya 1% saja yang benar, tetapi 99% tentang cerpen yang kita tulis adalah perkembangan daripada hasil pemerhatian kita, perkembangan daripada hasil penceritaan orang kepada kita. Jadi kita tidak menulis tentang seseorang itu daripada A sampai Z, tetapi kita hanya mengambil sedikit dan kita kembangkan kerana kita mahu menulis apakah cadangan-cadangan permasalahan atau konflik tersebut, dan juga kita nak bawakan harapan kita apabila kita menulis sesuatu cerita tersebut. Jadi kita ingin menyampaikan kepada masyarakat kita apakah penyelesaiannya, tapi dengan melalui penceritaan. Panduan yang keenam adalah menulis ulasan buku. So bila menulis ulasan buku, kita perlu membaca buku tersebut. Betul kan? Bila kita membaca buku tersebut, kita akan cuba untuk belajar berfikir tentang apa mesej yang ingin disampaikan oleh buku tersebut. Apakah kata-kata yang menarik perhatian kita, dan bagaimana buku itu menulis tentang ceritanya yang tersusun ataupun dalam rangka cerita yang menarik. Jadi dengan cara begitu kita belajar untuk membaca dengan lebih baik, dengan belajar menulis daripada membaca tersebut, dan kita belajar pula menulis dengan baik ulasan buku tersebut. Seterusnya, panduan yang ketujuh adalah menulis dahulu baru edit, ataupun barulah kita melihat ataupun memperbetulkan penulisan kita dari segi format, dari segi perkataan, dari segi kesinambungan ayat. Jangan kita menulis dengan
dengan terlalu memelihara kesinambungan ataupun terlalu ingin menulis secara perfect, sebab dia akan melambatkan proses ataupun idea ilham kita untuk ditulis pada waktu itu. Dia akan menyekat dan mungkin menghalang daripada capaian kita untuk menulis dengan lebih cepat ataupun dengan lebih baik, sebab kita perlukan cerita yang berkesinambungan. Jadi kalaulah kita masa itu menulis satu cerita tapi tiba-tiba di pertengahan kita mati idea ataupun kita hilang idea, jadi kita boleh stop ataupun berhenti di situ dan mungkin kita ada idea yang lain, jadi kita sambung sahaja cerita itu. Nanti selepas sahaja kita dah habis menulis, barulah kita belajar ataupun kita membaca kembali penulisan kita dan membetulkan ayat-ayat supaya lebih cantik, lebih sedap didengar, dan kita juga menjadi wakil pembaca, wakil audiens yang akan membaca cerita kita, dan kita akan mendengar dengan lebih baik yang mana yang sedap, yang mana yang ayat yang sempurna ataupun pemilihan kata-kata yang sesuai. Jadi itu adalah waktu-waktu editing, bukan waktu masa kita menulis cerita tersebut. Jadi seterusnya adalah panduan yang ke-8, iaitu mengkaji gaya penulisan rumah penerbitan yang kita mahu hantarkan cerpen tersebut. Contohnya pada majalah Tunas Cipta atau Dewan Siswa, dia mempunyai tema ataupun gaya penulisan yang telah rumah penerbitan tu dia telah menstandardiskan gaya penulisan yang mereka mahukan. Jadi bila kita mengkaji jenis apa ataupun kita tak bolehlah menghantar cerita tentang masyarakat semata kepada Dewan Kosmik misalnya, sebab Dewan Kosmik mempunyai tema dan gaya penerbitan mereka, iaitu temanya adalah mestilah berkaitan dengan sains dan science fiction. Maknanya kalau cerita tu mestilah cerita yang mereka ingin paparkan ataupun siarkan dalam majalah tersebut adalah cerpen-cerpen yang berkisar dengan sains. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu rumah penerbitan tersebut dia ingin menerbitkan atau menyiarkan jenis cerpen yang bagaimana. Jadi barulah kita hantar. Jadi itu sebab bila kita dah menulis cerpen dan kita menghantar kepada rumah penerbitan ataupun majalah, kita rasa sedih bila kita ataupun karya kita tidak disiarkan. Jadi itu hanya menyebabkan kita rasa low motivation, tapi sebenarnya kita yang tidak betul dengan tidak mengetahui rumah penerbitan tu punya style penulisan, dan kita tersilap menghantar jenis karya kita. Jadi itu adalah panduan yang ke-8. Panduan yang ke-9 pula adalah berada di dalam persekitaran seni dan penulisan. Contohnya melihat pementasan teater ataupun menyertai kelab buku, yang mana ahli-ahlinya semuanya suka membaca buku dan suka berdiskusi ataupun berbincang tentang buku-buku yang mereka telah baca. Jadi ini sangat baik, dan kerana dia akan menstimulitkan pemikiran kita dan idea kita untuk lebih baik dalam menulis. Kita juga boleh memilih untuk mendengar
pementasan ataupun deklamasi puisi, kerana mendengar puisi-puisi apabila kita dengar dan kita dapat, kadang-kadang kita dapat merasai emosi yang ada ataupun yang disampaikan oleh deklamator puisi tersebut, yang kita juga boleh subscribe mungkin website ataupun website-website yang memberi panduan-panduan penulisan, ataupun juga sekali-sekala mereka mengorganize bingkil-bingkil menulis. Jadi ini sangat baik untuk kita kerana kita perlu sentiasa mencari ilmu tentang penulisan. Jadi seterusnya mungkin kita juga boleh menghadiri satu art fest ataupun satu pesta seni, kerana di dalam satu pesta seni ada pelbagai jenis seni, termasuklah mereka menjual cerpen, menjual buku, menjual hasil-hasil seni daripada mungkin penanda buku, atau juga satu origami atau kirigami yang kita rasa ianya sangat baik dan sangat cantik, sangat kreatif, sebab kita perlu berada selalu dalam komuniti kreatif, sebab kita sedang menulis cerpen, iaitu karya kreatif. Okay, dan seterusnya kita juga boleh mengikuti Facebook ataupun blog penulis-penulis yang prolifik, kerana apabila kita melihat ataupun membaca status-status mereka ataupun mungkin blog entry-entry mereka, semuanya berkisar tentang bagaimana mereka menulis karya kreatif ataupun mereka menyiarkan karya-karya pendek mereka. Jadi dari situ kita dapat belajar bagaimana menulis cerpen dengan lebih baik. Dan panduan yang ke-10 adalah yang terakhir, iaitu kita jangan cepat berputus asa, kerana apabila kita cepat berputus asa, dia hanya membantutkan proses menulis ataupun proses penulisan tersebut, kerana penulisan yang baik adalah hasil daripada menulisnya banyak kali. Maksudnya kita menulis satu cerita dan menulis lagi satu cerita yang lain, menulis lagi satu cerita yang lain, kerana practice make perfect. Maknanya kalau kita pada menulis cerpen yang pertama, mungkinlah ceritanya mungkin tergapai-gapai ataupun tidak mempunyai kesudahan yang menarik. Tapi bila kita menulis cerita yang kedua dan seterusnya, kita akan sentiasa menambah baik cara penulisan kita. Tapi kalau kita berhenti dan kita rasa putus asa, kita hanya memberhentikan proses menulis kita.